Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Puan Siti Zainun Amir, selamat datang Puan. Waalaikumsalam juga buat Dr. Surya, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam buat Puan Nur Hayati Muhammad, selamat datang Puan. Okey. Baru ada berapa orang ni? 5 orang baru ada Puan Siti Zainun, Fahmi Nazrin, Fakhri Naim, Dr. Surya, Puan Nur Hayati, Puan Siti Zainun. 6 orang, 7. Okey. Sementara tu buat tuan-tuan dan perempuan, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang dah ada, yang dah join, sementara kita tunggu seminit 2 minit lagi, tunggu kehadiran kawan-kawan kita yang lain. Boleh bantu saya tak untuk kita sama-sama klik button like yang pertama, kemudian kita pakai klik button share. Share dekat wall kita sendiri ataupun share kat Facebook group yang kita join, supaya kita boleh viralkan, hebat-hebatkanlah majlis ilmu kita ni, supaya ramai lagi boleh dapat join kita petang ni, InsyaAllah. Boleh kita pakai klik button like, lepas tu kita klik button share dekat Facebook group. Boleh juga share di Facebook group, di wall, Facebook wall kita sendiri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bertemu kita petang ni pada hari ni, hari Jumaat hari Jumaat 3 Julai 2020 bersamaan 11 Zulkaidah 1441 Hijrah. Alhamdulillah. So alhamdulillah petang ni kita bertemu pada pertemuan kita yang ke 63 Betul betul. Okey. Hari ni dah memasuki kelas ataupun siri pengajian kita yang ke-63. Okey, insyaAllah. Okey. Sekali lagi. Ulangan. Buat tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang dah bersama-sama dengan kita, dah join Facebook live kita ni, FB live kita ni. Okay, saya mohon dua bantuan Saya mohon bantuan, kerjasama dan sokongan daripada tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Yang pertama, kita pakai klik button like. Button like ataupun button love kat bawah tu, yang pertama. Yang kedua, kita pakai klik button share. Boleh share dekat Facebook kita sendiri ataupun boleh share di Facebook group yang kita join. InsyaAllah tujuannya, objektifnya supaya kita boleh hebat-hebatkan lagi majlis ilmu kita, supaya ramai lagi muslimin muslimat yang tengah santai-santai di FB sekarang ni boleh turut serta dalam majlis ilmu kita petang ni, insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan dengan sebab kita share tadi, ramai yang dapat tahu, ramai yang join, dan ramai boleh dapat manfaatnya, insyaAllah, bersama-sama dengan kita petang ni. Okay, boleh Okay, dah klik button like, dah klik button share, insyaAllah kita akan terus sambung pengajian kita petang ini, menyambung kembali topik perbincangan kita semalam. Semalam, kalau masih ingat lagi, kita membincangkan tentang makhraj huruf. Okay, memula sekali semalam kita bincang tentang urutan ataupun susunan huruf hijaiyah yang pertama. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan
nama dan juga ejaan nama, huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta dan juga nama dan juga ejaan namanya kan. Tujuannya apa? Satu, supaya kita boleh lebih mendalam kenal satu-satu huruf hijaiyah. Yang kedua, ianya bermanfaat, berguna bila kita membaca bacaan-bacaan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran nanti. Itu terpakai nanti. So kenapa kita perlu bukan sekadar tahu, tapi kita kena tahu dan tahu nama huruf dan juga cara ejaan nama huruf itu. Supaya benda tu terpakai dan sangat-sangat berguna bila kita membaca bacaan-bacaan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran yang terletak di awal surah-surah tertentu macam Alif Lam Mim, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Ra dan berikutnya lah. Tu terpakai. Okey, kaedah tu terpakai nanti. Okey, Waalaikumsalam Puan Zaitun. Selamat datang. Okey, so semalam itu bahagian yang pertama semalam. Kemudian bahagian yang kedua kita bincang tentang makhraj huruf. Semalam kita dah cerita pasal makhraj huruf. Daripada 29 huruf hijaiyah Al-Quran, 28 daripada huruf tersebut adalah huruf yang mempunyai baris. Saya sebut semalam huruf Al-Quran ada 2 baris, baris hidup dan juga baris mati. Okey, so huruf-huruf yang berbaris ada 28 huruf semuanya. Huruf hijaiyah ada 29, termasuk alif, ba, ta sampai hamzah ya. Tapi huruf-huruf yang berbaris hanyalah 28 huruf sahaja. Tolak satu huruf iaitu huruf alif. Kerana mengikut kaedah penulisan Al-Quran cetakan Malaysia dan juga Madinah, huruf alif adalah satu-satunya huruf yang tidak pernah dan tidak akan ada baris. Sebab tu kita tolak satu huruf alif. So ada baki lagi 28 huruf kesemuanya yang berbaris. Bila sebut ada 28 huruf yang berbaris, bermaksud ada 28 huruf yang mengeluarkan bunyi. Bila ada 28 huruf yang mengeluarkan bunyi, so kenalah ada huruf itu bila huruf yang berbunyi. Bila huruf itu ada baris, huruf yang boleh menerima baris hanyalah 28 huruf sahaja. Kecuali alif, tolak satu huruf alif. Alif memang huruf yang tak ada baris. So ada 28 huruf yang boleh menerima baris. So maksudnya ada 28 huruf yang boleh berbunyi, yang mengeluarkan bunyi. Bila huruf tu berbunyi, maksudnya ada tempat keluar bunyi yang dinamakan sebagai, dari segi istilahnya dinamakan sebagai makhraj. Makhraj huruf, tempat keluarnya bunyi. Semalam kita bincang, ada 3 makhraj utama huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama, huruf yang keluar bunyi daripada kawasan al-halqu, iaitu kawasan leher kita, halqum, al-halqu, leher. Ada 6 huruf kesemuanya, kita dah bincang habis malam. Kemudian di bahagian yang kedua, insyaAllah kita akan bincang sekejap lagi. Huruf-huruf yang keluar bunyinya daripada kawasan al-lisan, iaitu kawasan lidah. Huruf-huruf yang keluar daripada kawasan lidah ataupun al-lisan. Kemudian ada juga huruf yang keluarnya daripada asy-syafatain, 2 bibir. Ada huruf yang keluarnya daripada 2 bibir. Semalam kita dah bincang makhraj umum yang pertama, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada kawasan al-halqu ataupun leher, halqum. Sekarang kita nak tengok apakah pula makhraj umum yang kedua, iaitu al-lisan, lidah. Macam yang saya sebut semalam, bahagian makhraj lidah kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pangkal lidah, tengah lidah dan juga daripada sini sampai bawah ni, ini hujung lidah. Melibatkan pergerakan dan juga sentuhan hujung lidah. So ada 3 bahagian. Sama juga macam kawasan leher semalam. Leher pun ada 3 bahagian. Kawasan bawah leher ataupun pangkal leher, keluarnya huruf hamzah dan juga huruf ha. Kawasan tengah leher, keluarnya huruf ain dan juga huruf ha. Kawasan atas leher ataupun hujung leher, keluarnya huruf ghain dan huruf kha. Gha dengan kha. Ingat ada 4 bulat ni. Kha, gha dibaca dengan sedikit bulat. Bukan kha, ra, kha, gha. Habis huruf leher semalam. Hari ni kita masuk huruf lidah. Huruf lidah pun macam leher juga, ada 3 bahagian yang utama, iaitu kawasan pangkal leher. Pangkal lidah, iaitu kawasan lidah yang dalam sekali, yang dekat dengan anak tekak kita tu. Kemudian kawasan tengah lidah dan kawasan daripada sini, kawasan hujung lidah. Kita akan tengok satu persatu, insya-Allah. Yang pertama sekali kita tengok huruf yang keluar daripada kawasan pangkal lidah, iaitu kawasan lidah kita yang paling dalam. Lidah kita yang paling dalam dekat anak tekak kita tu. Yang paling dalam keluarnya huruf qaf. Huruf qaf. Sebab tu kalau kita sebut huruf qaf, dia bunyi kat dalam. Ada sedikit tekanan. Qa, qi, ku. Qa, qi, ku.
Oh, saya lupa tanya. Suara saya jelas Suara saya jelas ke? Saya lupa nak tanya. Audio dan video jelas ke? Saya lupa nak tanya tadi. Takut saya kan tiba-tiba saya cuma cakap seorang diri je. Boleh saya dapatkan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Audio dan video. Visual paparan depan tu dengan suara saya jelas Boleh dengar dengan jelas suara saya? Okey, jelas Okey, alhamdulillah. Saya takut sebab telefon saya dah mula ada problem ni. Okey. Daripada semalam saya terima panggilan call, saya bercakap orang tak dengar. Saya takut saya punya speaker pun saya takut mula ada problem. Puan Nur Haiti jelas, alhamdulillah. Puan Siti Zainun, huruf keluar dari lidah, 3 bahagian, pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah. Ya, terima kasih Puan Siti Zainun. Puan Fazlianti jelas kedua-duanya. Puan Siti jelas, Puan Zaitun jelas, dua-dua. Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus Okey. So, kat mana kita tadi? Okey, huruf yang keluar daripada pangkal lidah. Huruf yang keluar daripada pangkal lidah ada 2 huruf sebenarnya. KK kedua-duanya jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hams. Okey, daripada kawasan pangkal lidah kita sebenarnya ada keluarnya 2 huruf. Okey, keluarnya 2 huruf daripada kawasan pangkal lidah. Huruf qaf dan juga huruf kaf. Okey. Kedua-duanya keluar daripada kawasan ataupun daerah area pangkal lidah. Okey. Tapi antara huruf qaf dan juga huruf kaf, huruf qaf dia bunyinya ataupun dia keluar bunyi daripada kawasan pangkal lidah yang lebih dalam. Kawasan pangkal lidah yang lebih dalam. Sebab tu kalau kita sebut huruf qaf, bunyinya ke dalam. Okey, saya nak buat sedikit nak highlight sikit satu benda. Sebab sering kali dan kerap kali juga ada di kalangan orang kita bila membaca huruf qaf, bibir ataupun mulutnya dimoncongkan, tak perlu. Okey, tak perlu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Masyitah Rusli. Jelas Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Okey. So, saya hati-hati huruf qaf, apabila kita melafaz, membaca, membunyikan huruf qaf, pastikan kita fokus kepada penghasilan ataupun pengeluaran bunyinya keluar daripada kawasan pangkal lidah. Sebab tu tak perlu dimoncongkan ataupun lengkungkan kawasan bibir ataupun kawasan mulut. Fokus kawasan dalam pangkal lidah untuk keluarkan bunyi qaf. Okey? Qa, qi, ku. Kawasan pangkal lidah yang paling dalam. Qa, qi, ku. So, bunyinya akan bunyi daripada kawasan dalam lidah. Lidah yang paling dalam kawasan lidah yang paling dalam. Lidah kita, ni hujung lidah, kawasan lidah yang paling dalam. So, ada sedikit tekanan. Bila kita sebut qa tu, dia ada tekan sikit. Kita tekan sikit. Kita rasa lidah kita macam ada tekanan sikit kawasan pangkal lidah. Okey, keluarnya huruf qa, qi, ku. Tak perlu qa, qi, ku. Tak perlu. Tak perlu. Sebab dia bukan huruf bibir. Dia huruf lidah di kawasan mana? Pangkal lidah. Tengah, hujung, dia kawasan pangkal. So, bagi fokus kepada penghasilan bunyinya di kawasan sini, pangkal lidah. Qa, qi, ku. Bukannya qa, qi, ku. Bukan. Jangan fokus kepada bibir ataupun kawasan mulut. Fokus kepada kawasan pangkal lidah. Qa, qi, ku. Okey, boleh jelas okey. Kalau ada pergerakan pada bibir sikit-sikit tu boleh. Tapi tak perlulah sampai moncong sangat. Tak perlu. Sebab anggota ataupun bahagian yang terlibat dalam nak menghasilkan bunyi, mengeluarkan bunyi huruf qaf adalah kawasan pangkal lidah. Okey, kemudian ada nampak bentuk bulat tu itu guru saya yang bulatkan, nak bagi tahu, nak indicate bahawasanya qaf juga bila berbaris atas dia bunyi qa sedikit bulat. Sama juga macam huruf ra semalam. Ra, kha, qa.
Bukan ra, bukan kha, bukan ka. Okey, bulatkan dia. Itu yang guru saya bulatkan ni. Kho, ro, ko. Ko, ho, ro. Okey, boleh jelas Okey, cuma hati-hati. Kho dengan ro, huruf yang keluar daripada kawasan hujung leher. Qaf adalah huruf yang keluar daripada kawasan pangkal lidah. Dia duduk sempadan border. Tapi ini kawasan leher, dua huruf ni, ini dah masuk kawasan lidah. So ini border dia, sempadan dia. Nampak Jelas Saya zoom sikit lagi. Okey. Okey, jelas Okey, boleh Okey, kemudian di kawasan yang sama pangkal lidah, naik atas sikit, dia masih lagi dalam kawasan pangkal lidah, keluarnya huruf kaf, ka, ki, ku. Dia keluar daripada kawasan pangkal lidah juga, tapi dia lebih atas sikit. Okey, kalau saya nak bayangkan tangan saya ini adalah kita punya gambaran lidah kita. Ini kawasan hujung lidah yang kita keluar dari mulut tu. Hujung lidah, tengah, pangkal lidah, ko kalau kat ujung, ka atas sikit. Sini ka, sini ko. Boleh Sini ko, ka atas sikit. Tapi masih lagi dalam area kawasan pangkal lidah. Ko, ki, ku, ka, ki, ku. Okey, kita akan rasa bila lafazkan huruf qaf, kita akan rasa tekanan di kawasan pangkal lidah yang paling dalam. Bila ka, kita rasa kawasan pangkal lidah, area pangkal lidah juga. Tapi dia ke atas sikit. Ko, ka, ki, ku. Ko sini dalam ka. Ko dengan ka. Kita boleh rasa pergerakan pangkal lidah tu. Okey, semalam saya sebut kata guru saya, apabila kita melafazkan huruf-huruf yang keluar daripada kawasan halku, leher, kita kena gunakan mata hati sebab kita tak boleh rasa pergerakan dalam leher kita. Tapi apabila kita melafazkan huruf lidah, al-lisan, apabila kita melafazkan huruf yang keluar daripada dua bibir, kita boleh rasa sebab akan berasa. Kita boleh rasa pergerakan pada lidah dan juga bibir. Sebab tu kalau kita cuba sama-sama praktis sebut ko, kita rasa kawasan pangkal lidah kita tertekan sikit. Ko, kalau ka atas sikit. Ko, ka. Kita boleh rasa. Ko, ka. Boleh rasa cuba sama-sama kita praktis kat rumah. Sebut ko dengan ka. Boleh rasa. Ko, kawasan pangkal lidah yang paling dalam tu akan rasa sedikit tekanan, naik sikit. Bila sebut ka, atas sikit. Ko, ka. Boleh rasa Cuba rasai pengalaman tu. So bila daripada situ nanti barulah kita boleh spot, kita boleh cam, kita boleh kenal pasti, identify kat mana sebenarnya tempat sebenar keluarnya bunyi huruf itu. Ko, lidah dalam, yang paling dalam. Ka, kawasan pangkal lidah juga tapi di atas sikit. Ko, ka. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. Okey, boleh Okey, keduanya keluar daripada kawasan pangkal lidah. Kita pergi kepada kawasan yang kedua, iaitu kawasan tengah lidah. Okey, kawasan tengah lidah. Tadi kawasan pangkal lidah keluar dua huruf, iaitu huruf yang paling dalam sekali, ko. Lepas tu pangkal lidah juga, tapi dia ke atas sikit huruf ka. Okey, dia duduk ke atas sikit. Masih lagi dalam area ataupun daerah pangkal lidah. Okey, jelas Pangkal lidah dua huruf, qaf dan kaf, pengeluaran bunyi dalam kawasan lidah yang paling dalam. Ya, terima kasih Puan Siti Zainun. Terima kasih, kita ada kawan kita buat nota kan. Okey, boleh guna untuk panduan Siapa nak salin boleh. Bagus juga tu. Okey, kemudian kita tengok huruf yang kedua yang keluarnya daripada kawasan tengah lidah. Okey, kawasan tengah lidah keluarnya 3 huruf, iaitu huruf jim. Jim bukan jin. Jim kita dah bincang. Jim, shin dan juga huruf ya. Okey, jim, shin dan juga huruf ya. Keluar daripada kawasan mana? Tadi saya tunjuk bayangkan ini lidah kita. Ini hujung lidah kita yang keluar. Ini kawasan sini, tengah pangkal. Okey, tadi pangkal lidah kita ada 2 huruf, qaf dan ka. Qaf dalam sekali, ka atas sikit. Kemudian bahagian tengah lidah keluarnya 3 huruf, iaitu huruf jim, shin dengan ya. Okey, jim, shin dan ya. Okey, boleh Okey, jim, shin dan ya. Daripada 3 huruf ni, huruf jim huruf yang paling ketat. Huruf jim adalah huruf yang paling ketat, paling kuat tekanan. Bila sebut huruf jim, ja, ji, ju, tengah lidah ni kita akan naikkan dia sentuh langit atas. Antara 3 huruf ni, jim, shin dengan ya. Jim huruf yang paling ketat, paling keras, paling kuat tekanan. Kita kena tekan pangkal lidah kita ni. Tengah lidah. Tekan biar sentuh le langit. Okey. Cuba kita praktis sama-sama sebut Tekan, keluarnya ja. Tekan, lepas ja, ji, ju. Bunyi dia ketat sikit. Sebab tu bila jim berbaris mati, dengan tekanan tadi, lepas keluarnya lantunan huruf qalqalah, je.
Aj. Dia akan keluar aj. Bukan ac. Aj. Okey. Aj. Okey, jelas itu tempat keluarnya bunyi huruf jim. Kemudian huruf shin pun kat sini juga. Cuma huruf shin dan huruf ya, dia punya tekanan dia tak sekuat jim. Kita akan sya, boleh rasa tersebut. Beza kalau jim kita tekan pada tengah lidah, tekan pada langit. Ada sentuhan. Ja, ji, ju. Boleh rasa Kalau mati aj, tuj, zauna. Okey. Kalau sya dengan ya kita boleh sebut ya. Sama-sama kita sebut ya, yi, yu. Pangkal lidah lagi. Tengah lidah naik menghampiri ke langit, tapi dia tak ada tekanan sangat, lembut. Ya, yi, yu, ai. Okey? Kan? Sebab ya huruf lembut Sya. Okey, sebut sama-sama kita sebut sya. Sya, shi, shu. Ibaratnya kalau kita sebut huruf sya, tengah lidah dia akan naik menghampiri kawasan langit atas ni. Ni langit dalam mulut kita ni. Tapi dia tak rapat. Dia ada ruang sikit. Sebab tu bila kita sebut huruf shin, dia akan ada bersemburan laluan udara yang keluar kat sini. Nampak macam tu. Sebab tu dia bila sebut huruf shin tu dia bersembur. Shh, ash. Laluan udara yang keluar antara tengah lidah dengan ada langit atas. Sebab tu shin ni ada sifat tafashi. Sebut ash, nash, asyaito. Keluarnya semburan itu daripada kawasan ruang antara tengah lidah dan juga langit tadi. Okey, jelas Boleh faham So, kawasan tengah lidah keluarnya 3 huruf. Huruf ya, yi, yu, sya, shi, shu dengan ja, ji, ju. Ja, ji, ju huruf yang paling ketat. Ada tekanan, sentuh, menyentuh. Tengah lidah menyentuh langit atas. Berserta dengan tekanan. Sebab dia huruf yang solid tu. Huruf jahar. Jim tu huruf jahar, huruf syiddah. InsyaAllah akan datang kita terangkan dengan detail lah. Apa maksud jahar, apa maksud syiddah kan. Tapi dia huruf yang solid. Sebab tu bila dia mati, berbaris mati, dia melantun balik. Aj, tuj. Okey? Boleh jelas Okey, itu huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah. Okey, berikutnya kita tengok apakah huruf yang keluar daripada kawasan hujung lidah. Okey, hujung lidah banyak Pangkal lidah dah habis, 2 huruf, qaf dengan ka. Okey, so boleh kita cam Tengah lidah keluarnya 3 huruf, sya, ja dengan ya. Okey, kemudian hujung lidah. Hujung lidah huruf yang paling banyak. Okey, pangkal lidah 2 je, tengah lidah 3 sahaja. Hujung lidah banyak huruf yang keluar. Okey, yang pertama, apabila hujung lidah sentuh lelangit depan ataupun sentuh kawasan atas gusi atas tu. Keluar daripadanya huruf ra, la, na, nun dan juga lam. Kalau ikut urutannya macam ni ra paling atas, bawah ra tu na, bawah yang paling dekat dengan gusi, menghampiri gusi, lam. Ra, na, la. Ra, na, la. Boleh itu juga urutannya. Hujung lidah sentuh langit depan, kawasan gusi atas sikit. Yang paling atas sekali huruf ra, turun sikit na, turun sikit la. Okey, boleh jelas Kalau ada soalan, ada kemusykilan, ada poin-poin yang tak jelas, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan segan silu, terus jaju kat ruang komen. Kalau kita mampu huraikan, kita huraikan. Mampu jawab, insya-Allah kita cuba jawab. Kita cuba jelaskan kekeliruan semampu, seboleh, sebaik-baiknya insya-Allah. Setakat mana yang kita mampu. Okey? So jangan dipendamkan kan. Sebab nanti dia akan kembali kepada praktikal. Bila kita mengaji, kita kena jelas. Sekarang ni kita duduk dalam topik makhraj huruf. So kita kena kenal pasti, kena cam betul-betul, tahu dan jelas kat mana tempat yang betul dan tepat, exactly kat mana tempat keluarnya bunyi huruf itu. So ra, na dengan ra, lam dengan nun, ra, nun dan lam, terbalik. Ra, nun dan lam adalah huruf yang keluar daripada kawasan langit depan. So hujung lidah kita ni, ni hujung lidah Bayangkan ni hujung lidah. So hujung lidah akan sentuh kawasan langit depan. Kat mana kawasan langit depan tu? Hujung lidah kena sentuh kawasan atas gusi. Yang paling atas sekali huruf ra, turun sikit nun, turun sikit lam. Lam ni kawasan yang paling dekat dengan gusi, dengan gigi tu. Jelas Okey. Seterusnya. Tengah lidah syajaya, hujung lidah la. Ra ada satu lagi puan tertinggal. Ra, na, la. Ra, nun dan lam Okey. Kemudian saya skip dha ni dulu. Okey, kemudian kita turunkan lidah kita. Okey, tadi lidah kita tadi, hujung lidah kita sentuh langit. Okey? Langit kawasan atas gusi.
Okey, kita gerakkan lidah kita turun ke bawah menyentuh belakang gigi kapak ataupun belakang gigi gunting atas. Gigi kita yang atas tu, okey, gigi kita yang atas, hujung lidah sentuh belakang gigi. Tadi hujung lidah sentuh kawasan gusi atas. Langit depan kita panggil kita turunkan hujung lidah kita sentuh belakang gigi. Gigi kita ni dia sentuh belakang. Keluarnya huruf to, da dan juga huruf ta. To, da, ta. Ini tiga huruf ni keluar bunyinya daripada ataupun apabila berlaku sentuhan hujung lidah menyentuh belakang gigi atas, gigi kapak kita tu, gigi gunting atas. Okey, daripada ketiga-tiga huruf ni, da dan juga to adalah huruf yang paling ketat, paling kuat tekanan berbanding huruf ta. Okey, da dan to, sebab tu dia huruf qalqalah kan. Ni dua ni kena tekan sikit. Yang ni tekan tapi tak sekuat da dan to. Okey, so tiga huruf. Waalaikumsalam Puan Mariam. Selamat datang. Lama tak jumpa Puan Mariam Puan Mariam. Dengan Cik Kamu Zaman pun lama saya tak nampak kan. Lama tak datang Okey. Okey, so belakang ujung lidah sentuh belakang gigi kapak kita, keluarnya huruf to, da dan juga ta. Okey, jelas Okey. Ro, na, la, hujung lidah. Hujung lidah menyentuh langit depan ataupun kawasan atas gusi. Kemudian hujung lidah turun belakang, sentuh belakang gigi, keluarnya huruf to, da, ta. Okey, sama-sama kita sebut hujung lidah sentuh belakang gigi. Okey, huruf yang paling lembut dulu. Ta, tekan sikit da dan juga tekan sikit to. To ni paling tebal. To ada bulat To. Sama juga lupa saya sebut. Ro pun ada bulat ro, bukan ra, ro. To pun sama, ada sebab tu guru saya bulatkan tu. To bukan macam ta, to. Tebal dan bulat bunyinya. Ta, da, to. Pastikan hujung lidah sentuh belakang gigi atas, gigi kapak kita, gigi gunting atas. Okey? Okey, seterusnya hujung lidah yang sama, hujung lidah kita turun, keluar sikit daripada kawasan gigi, keluar sikit daripada kawasan mulut. Okey? Saya bayangkan, okey, ni kita punya gigi kapak kita yang atas. Hujung lidah kita keluar sikit daripada kawasan mulut. Kawasan hujung atas. Boleh jelas ke tu? Ni pun saya dah tunjuk banyak kali dulu kan masa kita baca Iqra 1. Bayangkan ini gigi kita yang atas. Hujung lidah keluar sikit. Kawasan hujung atas. Atas hujung lidah akan sentuh kawasan gigi kita macam ni. Bukan tadi ni kata lain gigi. Tadi kita hujung lidah sentuh belakang gigi. Keluarnya huruf ta, da, to. Okey. Turun sikit, keluar sikit. Okey, hujung lidah. Hujung lidah atas. Atas hujung lidah. Okey, kawasan atas hujung lidah ni yang hujung sekali. Sentuh gigi kita yang bahagian yang tajam ni. Okey, bukan belakang. Belakang tadi 3 huruf ta, da, to. Kat sini keluarnya huruf 3 huruf. Ni saya panggil huruf kontroversi. Banyak sekali berlaku kesalahan sebutan dalam 3 huruf ni, iaitu huruf yang pertama yang paling nipis ialah huruf tha, tebal sikit, huruf za, dan yang paling tebal gemuk huruf zo. Paling tebal zo, nipis sikit, za, paling nipis tha. Okey, jelas Okey, kita turun balik. Kita zoom sikit. Okey, tengok 3 huruf yang keluar daripada kawasan tadi, makhraj tadi hujung lidah. Masih lagi dalam kedudukan makhraj hujung lidah. Tapi hujung atas lidah, atas hujung lidah sentuh gigi. Kawasan gigi kita yang tajam tu keluarnya huruf tha, za dengan juga zo. Okey, jelas Okey, kita turun lagi. Hujung lidah yang sama. Okey, hujung lidah turun, sentuh belakang gigi bawah. Hujung lidah menyentuh kawasan belakang gigi bawah, keluarnya huruf zai, sin dan juga sod. Za, sa, so. Okey, so paling tebal, ada bulat saya lupa tadi, zo pun ada bulat. Sebab tu kita sebut zo. Bunyi bulat bukan za, zo sa, za, zo. Okey, kemudian hujung lidah yang sama turun menyentuh belakang gigi bawah, keluarnya huruf zai, sin dan sod. Ini huruf sofir, huruf yang berdesir. Ni saya punya nota lah ni. Ni tulisan tangan saya, yang tak cantik tu tulisan saya lah. Okey, huruf-huruf yang berdesir. Khususnya terutamanya bila berbaris mati. Ini kita selalu saya sebut bila kita baca itu, ataupun berbaris sabdu. Bila baris mati, hati-hati macam sin. Sin terutamanya dalam surah Fatihah kita ada bismi, nasta, mustaqim. Bismillah, nasta'in dengan mustaqim. Berdesir.
Sod pun sama berdesil. Asla. Azla. Okey. So, tiga-tiga huruf ni keluar daripada hujung lidah sentuh belakang gigi. Okey? Okey, jelas So, hujung lidah sentuh langit, keluarnya huruf ra, huruf nun dan lam. Hujung lidah sentuh belakang gigi, keluarnya huruf ta, da dan juga ta. Hujung lidah keluar sikit daripada kawasan mulut. Atas hujung lidah sentuh gigi. Kawasan gigi kita yang tajam tu keluarnya huruf tha, za dan za. Hujung lidah turun bawah, sentuh belakang gigi bawah, keluarnya huruf zai, sin dan sod. Okey, jelas Setakat ni boleh follow saya? Boleh follow saya setakat ni? Boleh bagi feedback ke? Sambil saya minum air ni. Masih boleh, masih bersama-sama dengan saya Ta, da, ta, hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Okey. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Itu gigi bawah pula. Sa, za dengan za. Hujung lidah sentuh belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Nadia, selamat datang. Sekejap nota Puan Siti Zainun tadi. Ta, da, ta, hujung lidah sentuh belakang gigi. Ya, betul. Kemudian hujung lidah, atas hujung lidah yang tepatnya. Kawasan hujung lidah atas dia. Ataupun kawasan hujung atas. Betul Hujung lidah kita yang hujung ni. Hujung lidah kat sini kan. Dia atas ni. Kawasan atas ni. Kena ke kawasan gigi kita yang tajam tu. Okey. Keluarnya huruf tha, za dan juga za. Okey. Okay, terima kasih Puan Zaitun boleh. Puan Fazlianti pun boleh. Puan Masyitah pun boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so saya tidak bersorangan. Takut cakap sorang-sorang aja kan. Cakap sorang-sorang, faham sorang-sorang. Okay. So, ada feedback, saya tahu. Saya tak bersorangan. Dan saya tahu boleh follow kan. Boleh follow kan. Kalau rasa laju sangat, Doktor, okay, terima kasih Dr. Sedia. Okay. Kalau rasa penerangan saya macam semalam ada komen laju sangat kan. Kalau saya terlaju lagi petang ni, minta bagi respon supaya saya boleh slow down kan. Saya boleh perlahankan. Kalau ada yang tak jelas, sama-sama tak berapa clear, minta saya ulang, minta saya terangkan lagi sekali pun boleh ajukan di ruangan komen, insyaAllah. InsyaAllah kita boleh ulang. Supaya saya punya matlamat dan objektifnya supaya tuan-tuan dan puan-puan sangat jelas dan clear. Tahu. Ibaratnya kalau ibarat macam ni lah. Kata ibarat guru saya, kita tahu alamat rumah. Barulah kita tak tersesat kan. Kita nak pergi beraya lah rumah kawan kita kan. Kita nak tahu alamat rumah dia yang sebenar. Barulah kita tak salah pergi rumah orang. So sama juga dengan makhraj huruf. Kita nak tahu exactly kat mana alamat ataupun tempat keluarnya huruf tu. Supaya kita tak masuk rumah orang. Kan? Tak masuk rumah orang. Contoh, ni yang biasa huruf yang kita selalu masuk rumah orang. Biasa saya sebut huruf lam dan nun. Ramai yang masuk bila sebut huruf lam dan nun dia pergi masuk rumah ta. Siapa yang ada baca macam tu? Tapi tak payah ngaku lah. Waalaikumsalam Puan Samsiah, boleh follow, terima kasih. Terima kasih Puan Zaitun, Puan Samsiah. Senang faham. Terima kasih Puan Nur Hayati. Atas hujung lidah. Ya betul, atas hujung lidah untuk huruf ni. Mana? Tha, za dan juga za. Okay, saya tunjuk sikit sekali lagi untuk Puan Siti Zainun Ini kita punya lidah. Pangkal, tengah, hujung. Hujung dia kawasan atas dia. Hujung atas, kawasan atas dia akan kena gigi kita yang atas ni. Macam tu. Ni. Gigi kita yang tajam tu akan kena bahagian hujung atas lidah, atas hujung lidah. Nampak Tapi jangan tu dah tengah. Itu atas tengah lidah. Nampak saya sebut saya demonstrate jangan kata saya tak senonoh pula kan. Saya nak tunjuk je ni, saya bukan nak jeli dekat tuan-tuan nak tunjuk. Itu atas tengah lidah. Ini atas hujung. Okay. Keluarnya huruf tha, za dan juga yang paling tebal. Vo, tha, za. Okay, ni tiga huruf kontroversi. Okay. Sebab banyak sekali berlaku kesalahan bacaan. Huruf tha, ramai yang bunyi ataupun bacanya menghampiri ataupun bukan menghampiri dah, sama macam bunyi huruf sin. Sa. Sa,
hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Sa. Tu huruf sin. Tapi huruf tha, makhraj dia. Tha. Tha. Okey? Sama juga dengan huruf zai kecil tu Huruf za. Za. Ramai yang sebut bunyi huruf za. Itu huruf zai. Huruf zai hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Za. Okey, tapi kalau huruf za kecil tu hujung atas hujung lidah sentuh gigi. Kawasan gigi yang tajam tu. Keluarnya huruf za, bukannya za. Za. Okey, jelas Yang ketiga huruf za, ramai yang bunyi huruf za, za. Kalau sebut za, saya tahu itu makhraj. Dah pergi salah rumah dah. Dah pergi rumah zai, dah pergi rumah sin. Kalau sebut za, maksudnya hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Kalau sebut je bunyi za, ramai orang kita baca minaz-zalimin. Za, saya tahu dah, hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Kita dah pergi rumah, itu rumah sin, itu rumah zai, itu rumah sod. Okey, huruf za yang betul ialah hujung atas hujung lidah sentuh kawasan gigi yang tajam, gigi kapak gigi yang atas. Tarik ke dalam, tengah dan pangkal lidah naikkan. Macam tu. Za. Za. Letak dulu. Jangan kita cepat sangat nak sebut. Letak dulu lidah. Tarik ke dalam. Angkatkan kawasan tengah dan pangkal lidah. Za. Bukannya za. Perhatikan. Bukannya za. Tapi za. Za. Jelas perhatikan bunyi. Fokus pada bunyi itu. Za. Mana yang tebal sebutan tha dan zal. Okey. Yang paling nipis adalah huruf tha. Yang sederhana huruf za. Yang paling tebal za. Maknanya kalau saya susun dari segi urutannya, sebab tu saya selalu sebut abang long. Okey, abang long. Abang longnya huruf za. Okey. Kita balik pada kertas kita ni. Okey, saya zoom sikit. Ini abang long. Sebab dia paling tebal. Dia ada sifat itba, isti'la tebal. Nanti ni saya sebut sebentar selalu je. InsyaAllah nanti kita akan ada sesi. Ni kira anggap sebagai sesi tajuk yang kedua lah. Nanti kita akan pergi bila dah sampai masanya nanti kita akan pergi pada sesi tajuk yang lebih advance. Saya akan terang apa tu isti'la, itba dan sebagainya. Za ni dia ada sifat isti'la dan itba. So dia abang long, paling tebal. Za. Bunyi pun dah tahu kan? Za. Yang ini abangah. Abangah. Za. Ini adik su. Boleh Abang long, za, sebab dia paling tebal. Dah lah tebal, bulat pula tu, gemuk boncit. Okay, kata guru saya, dah lah gemuk boncit. Besar pula tu. Za. Ni abangah, tengah-tengah. Za. Ni adik su. Tha. Paling lembut, paling nipis. Tha. Boleh jelas Okay, Puan Siti Zainal jelas. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, kita pergi pada huruf yang ketiga tadi, huruf dha. Huruf dha special sikit. Okay, saya tinggalkan last sekali sebab yang ni saya nak tunjuk huruf dha. Huruf yang special. Satu-satunya huruf dalam Al-Quran, huruf hijaiyah yang mempunyai makhraj yang paling panjang, kawasan sentuhan yang paling panjang. Untuk menyebut huruf dha ni banyak kawasan sentuhan. Tadi kita sebut huruf pangkal lidah kan, pangkal lidah aja. Tengah lidah aja. Hujung lidah aja. Hujung lidah sentuh langit. Hujung lidah sentuh belakang gigi. Hujung lidah keluar sikit, atas hujung lidah sentuh gigi. Hujung lidah sentuh belakang gigi. Hujung lidah aja pakai kan? Okey, hujung lidah banyak Hujung lidah sentuh langit. Okey, kau sentuh langit. Hujung lidah sentuh belakang gigi. Langit apa? Daripada kita ambil yang paling atas. Hujung lidah sentuh langit paling atas, ra. Bawah sikit, nun, lam. Hujung lidah sentuh belakang gigi, 3 huruf. Ta, da, to. To, da, ta. Hujung lidah keluar sikit. Hujung atas lidah. Atas hujung lidah. Kena kosong gigi yang tajam ni 3 huruf. Tha, za, zo. Kemudian hujung lidah sentuh gigi bawah. Gigi yang bawah. Keluarnya huruf zai, sin dengan sod. Za, sa, so. Okey, hujung lidah banyak Dia kawasan sentuhan dia hujung lidah aja. Okey. Dha ni special. Jelas Tuan Ham. Okay, terima kasih. Dha ni adalah huruf yang bila kita nak menyebut huruf dha, kawasan sentuhannya ialah sepanjang-panjang tepi lidah sampailah ke hujung lidah. Okey? Okey.
Daripada kawasan tepi lidah sampai hujung lidah. Kiri ataupun kanan. Belah sini pun boleh. Sampai hujung, belah sini pun boleh. Bergantung kepada keselesaan kita lah. Saya selesa belah kanan. Okay. So, bagaimana untuk melafazkan huruf dha? Huruf dha ni lidah kita dalam mulut kita macam ni. Sekeping Okay. Kita perlu naikkan lidah kita. Saya buat step by step Kita kena naikkan lidah kita ke kawasan atas mulut. Okay. Kemudian lidah kita ni kita kena himpit ke kanan ataupun ke kiri kawasan atas mulut menyentuh geraham atas. Geraham gigi kita yang atas. Geraham atas akan sentuh kawasan tepi lidah. Bukan geraham sentuh bahagian depan lidah. Ramai orang silap faham bila saya terang macam ni. Hujung lidah ni dia corner nak pergi sentuh geraham. Bukan. Geraham tepi sentuh tepi. Lidah kita kena terus straight lurus. Lidah tak perlu bengkok. Ramai bila saya terang macam ni, ramai yang faham. Hujung lidah ni U-turn sentuh geraham. Walau sampai sererut mulut kan. Bukan hujung lidah. Hujung lidah luruskan. Hujung lidah akan sentuh bahagian kawasan gigi kapak ni. Hujung lidah sentuh kawasan belakang gigi. Tepi lidah sentuh geraham. So maksudnya lidah kita center dalam mulut, dia tak boleh center. Dia kena menghimpit ke kiri ataupun menghimpit ke kanan. Supaya kawasan tepi lidah kena kawasan geraham, hujung lidah ini kena belakang gigi atas. Kiri ataupun kanan geraham, tak kisah. Saya selesai waladh. Tengok waladh. Boleh nampak lidah saya sengit. Kalau nampak lah lidah saya akan sengit ke kanan. Boleh ke kanan kiri. Janji menyentuh tepi lidah, sentuh tepi geraham atas. Kiri kanan tak kisah. Janji tepi lidah sentuh tepi geraham, hujung lidah sentuh belakang gigi. Bermaksud lidah kita tidak boleh berada pada kedudukan center dalam mulut. Dia kena ke kiri, sentuh geraham kiri, ataupun ke kanan, sentuh geraham kanan. Lidah lurus saja. Belakang lidah sentuh belakang gigi. Barulah dia menghasilkan bunyi tebal gemuk pada huruf dha. Kalau tidak, dia akan bunyi waladdo. Kalau lidah kita center, tak sengit. Waladdo. Bukan do. Waladdo. Macam yang saya pernah sebut dulu masa kita baca Iqra' 1 dulu bersama-sama. Dha ini huruf yang saya boleh bayangkan ibarat cushion. Kursi sofa, cushion yang tebal dan empuk. Dia bukannya kursi keras, dia kursi tebal, cushion yang empuk. Sebab tu jangan dikeraskan huruf dha. Waladdo. Bukannya waladdo. Itu kita keraskan dha. Dha bukan huruf yang keras. Dia boleh saya bayangkan sebagai cushion yang tebal dan empuk. Bila kita duduk atas cushion kan, dia absorb pelan-pelan kan. Macam itulah kita boleh bayangkan huruf dha. Wadduha. Bukannya wadduha. Bukan waddu. Bukannya waladdo. Itu kita keraskan dha. Cushionkan sikit. Wadduha. Okay. Wadduha. Waladdo. Okay, jelas Boleh itu huruf dha. Kalau tak jelas, kalau masih sama-sama boleh terus ajukan kat ruang komen Okey. Kita dah habis huruf lidah. Okey, ada masa berbaki 5 minit lagi. Kita cuba habiskanlah. Huruf yang keluar daripada dua bibir. Asyafataini. Saya tulis semalam Saya tak perlu tulis lagi ni Semalam dah tulis. Huruf yang terakhir ataupun makhraj umum yang terakhir. Kita dah cerita huruf yang keluar daripada leher ada 6. Huruf yang keluar daripada lidah. Okey. Kemudian huruf yang keluar daripada bibir ada 4. Okey. Huruf yang keluar daripada sentuhan dua bibir, atas dan bawah. Okey, yang pertamanya huruf ba dan juga huruf ma. Okey, huruf yang keluar daripada dua bibir dan dia keluar daripada sentuhan dua bibir. Tengok huruf ba, huruf ma. Nampak So bibir tu kena sentuh dulu, baru keluar dan lepaskan. Mohon postkan rajah tersebut di wall FB. Cik Kemudaman. Okey, insya-Allah boleh. Boleh insya-Allah. Nanti saya snap gambar, saya postkan di FB insya-Allah. Boleh insya-Allah. Apa nama saya sebut tadi lupa dah. Okey. Ada 4 lagi huruf terakhir yang kita akan bincang tadi, huruf yang keluar daripada kawasan dua bibir. Okey.
Yang pertama, huruf yang keluar daripada sentuhan dua bibir. Bibir atas bawah ni kena sentuh. Tak sentuh, tak keluar bunyi ba. Tak sentuh, tak keluar bunyi ma. Dia kena sentuh. Ba, ma. Huruf yang keluar daripada dua bibir, dengan syarat dua bibir tu mesti sentuh, buka dan lepas. Okey. Cuma, huruf ba ni dia agak ketat. Tekan. Dia ada sedikit tekanan. Ba. Sebab tu bunyi dia ba. Mim, bibir sentuh tapi kurang tekanan. Ataupun tak ada tekanan lah. Lembut je. Bibir bersentuhan aja. Ma. Alaikum. Beza dengan ba. Ba tekan. Sebab tu ba bila berbaris mati, dia lantur balik qalqalah. Ab. Tub. Du. Sebab dia ada tekanan. Pap, lepas. Pum, keluar lantunan. Qalqalah dia. Okay. So, dua huruf ini mesti keluar daripada dua bibir yang bersentuhan. Iaitu huruf ba dan ma. Cuma ba, dia mesti keluar daripada tekanan kedua bibir. Bibir kena tekan kacip, lepas keluar ba. Sebab tu hati-hati, bismillah. Saya pernah sebut kita tak nak baca bismillah tu, khususnya bismillah dalam suratul Fatihah. Sebab bismillah dalam suratul Fatihah merupakan ayat pertama. Bismillah dalam surah lain dianggap sebagai intro, muqaddimah, belum dikira sebagai ayat pertama. Tapi bismillah dalam surah Fatihah ni tak ada intro. Kita baca bismillah tu dah consider. Bukan consider lah, memang ayat pertama dah. Sebab tu kesalahan membaca bismillah dalam suratul Fatihah boleh menjejaskan solat. Sebab bismillah tu sendiri salah satu daripada rukun solat dah. Sebab dia merupakan salah satu daripada ayat dalam surah Fatihah. Sebab tu hati-hati. So bila nak lafazkan B, ketatkan bibir. Ketat, tekan B. Tak nak baca bismillah. Bismillah. Keluar macam V pun dia kadang. Bunyi ba lemau. Ba tak boleh lemau. Dia mesti huruf yang solid. Tekan B. B. Solid bunyinya. Bis. Bukannya bismillah. Okay, boleh Alhamdulillah, senang faham. Terima kasih Cik Jamboy. Terima kasih atas feedback. Okay. Saya, satu benda yang saya risau ialah saya cuba sebenarnya berusaha sebaik boleh untuk bagi kefahaman yang jelas pada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Cuma saya risaukan ialah saya shock sendiri lah. Saya seorang je tu, saya punya terang bekerja, bersembuh-sembuh idea saya keluar ni. Lala seorang pun tak faham. Itu yang kerisauan saya. Okay. So bila saya dapat feedback yang macam ni, Alhamdulillah. Sebab ada tuan-tuan yang faham kan. Alhamdulillah. Okay. Sebab tu saya selalu beritahu, kalau ada perkara-perkara yang tak jelas, terus aju je di ruangan komen. Boleh jawab, saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab dan huraikan kekeliruan itu insya-Allah. Supaya kita habis kelas, saya harap semua jelas, faham. Yang paling penting, objektif kita hari ini dan semalam, kita kenal huruf dan tahu alamat huruf. Tahu makhraj, tempat keluar huruf. Supaya kita tak salah alamat, tak salah rumah. Kan? So bila salah rumah, jejaslah bacaan Al-Quran kita tu. Kalau kita salah rumah orang, kena lepuk dengan menyapu dah kan. Tapi kalau kita salah rumah huruf ni, bacaan Quran ni salah rumah macam saya sebut tadi. Huruf lam, ni saya nak sebut huruf lam dan nun, ramai orang salah alamat, salah rumah, salah makhraj. Ramai yang membaca huruf lam dan huruf nun, hujung lidah sentuh belakang gigi. Cuba kita cek. Takut-takut kita ada terbuat. Waalaikumsalam Puan Ella. Minta maaf, tak apa, tak ada masalah. Nanti Puan Ella tengok balik rakaman Hari ni bagi saya topik yang sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Sebab kita nak tahu alamat rumah. Betul Alamat setiap huruf. Alamat setiap huruf. Jelas Ustaz, sangat jelas. Okay, terima kasih. Alhamdulillah Cik Ahmad Sufian. Cik Ahmad Sufian dari Kemaman Okey. Baru ni saya balik Terengganu, nak singgah Kemaman tak sempat. Ingat, selalu saya balik Terengganu, saya singgah di Kuala Kemaman, Makan Sata, Aziz Sata tu. Tak sempat dah lewat. Okey. Kat mana kita tadi? Okey, sambung balik cerita kita yang tadi sebelum saya terlupa, hati-hati. Cuba cek huruf lam, huruf nun. Ramai yang menyebut huruf lam dan nun keluarnya daripada hujung lidah sentuh belakang gigi. Itu saya kata salah rumah. Itu rumah Cik Ta, Cik Dal, Cik To. Da, Ta, To keluarnya hujung lidah sentuh belakang gigi. Tapi ramai orang, saya berani sebut sebab saya dulu pun begitu juga. Saya dulu boleh sebut Siratal ladzina saya sebut hujung lidah saya sentuh belakang gigi. Salah rumah. Dulu saya pun macam tu juga. Sebab tu saya berani kata. Sebab saya buat. Dan ramai orang buat macam tu. Lam dan nun, hujung lidah sentuh belakang gigi. So mulai hari ni kita hati-hati. Lam dan nun bukan sentuh belakang gigi. Sentuh langit depan. Kawasan atas gusi. Okey. Balik pada cerita kita, 4 huruf terakhir. Ba dan ma mesti keluar daripada 2 bibir yang bersentuhan. Ba, ma. Cuma
Huruf ma tu lembut. Bibir sekarang sentuh. Ma. Mimu. Kalau mati alaikum. Alaihim. Beza dengan ba. Ba tekan lepas. Ba, bi, bu. Bila mati ab. Tub. Hasib. Tum. Hasib. Tekan. Barulah dia keluar dalam tunan tu. Ba dia keras. Tapi kedua-dua huruf ni keluar daripada sentuhan dua bibir. Cuma ba kena tekan lepas. Ma lembut. Okey, jelas Kemudian huruf yang keluar daripada dua bibir tapi bibir tak bersentuhan. Huruf apa? Cuba teka. Huruf tak payah teka lah. Huruf waw kita nak jimat masa kan. Huruf waw. Tengok wa, wi, wu. Kalau mati au, mau, mau, ta, mau, ta. Bibir tak bersentuh. Keluar daripada dua bibir tapi tak ada sentuhan antara dua bibir. Okey? Kemudian huruf yang terakhir adalah yang keluar daripada dua bibir ialah huruf fa. Fa dia okey. Gigi atas sentuh bibir bawah. Tapi tak adalah keluar macam tu, dia ke dalam sikit kan. Gigi atas sentuh bibir bawah. Fa. Ada keluar hembusan nafas. Fa. Fi. Fu. Af'ala. Okey, af'ala. Naf'al. Tuf. Tuf. Gigi sentuh bibir. Tuf. Af. Af. Jangan ap. Ip. Tapi if. Af. Pastikan ada hembusan nafas yang keluar. Itu sifat wajib bagi huruf fa. Kena ada hembusan nafas yang keluar. Af. If. Uf. Fa. Fi. Fu. Sentuhan gigi atas dengan bibir bawah. Okey, jelas Okay, so Alhamdulillah kita dah habis ke semua perbincangan kita tentang makhraj 28 huruf hijaiyah. Okey, 28 huruf hijaiyah. Kita sekali lagi kita tengok Semalam saya zoom sikit. Semalam kita dah bincang huruf leher. Okey, huruf leher ada 3 bahagian. Kawasan pangkal leher ataupun bawah leher keluarnya huruf hamzah dan ha. Sebab tu bila sebut huruf hamzah dan ha pastikan bunyi dia ke dalam. Bunyi dia bawah. Okey. Kemudian huruf ain kawasan tengah leher. Kemudian huruf atas leher ataupun hujung leher huruf ghain dengan huruf kha. Ke-6 huruf ni keluar daripada kawasan leher. Sebab tu saya sebut, saya ulang lagi sekali, guru saya bagi tahu apabila kita nak menyebut huruf-huruf leher ni, tak nampak Saya okey. Apabila kita nak menyebut, membaca, melafazkan huruf-huruf leher, mata hati kita mainkan peranan penting sebab kita tidak boleh merasakan pergerakan dalam leher. Kita kena bayangkan tahu mata hati main peranan aha keluar kawasan dalam bawah leher, aha tengah, khara kawasan atas ataupun hujung leher. Okey, tu bahagian leher. Habis makhraj yang pertama, makhraj umum makhraj umum yang pertama. Makhraj umum yang kedua, lidah. Kawasan dalam ataupun pangkal lidah keluarnya huruf qaf yang paling dalam, pangkal lidah juga tapi atas sikit huruf ka. Okey, kemudian kawasan tengah lidah. Tengah lidah, kita punya lidah ni bila sebut kawasan tengah lidah, ni lidah Kebanyakan ni lidah. Hujung, tengah, pangkal. Bila sebut kawasan tengah lidah, mesti tengah lidah kita naik. Nampak ada pergerakan pangkal lidah pun sama. Bila sebut kawasan pangkal lidah, kita akan rasa kawasan pangkal lidah kita ada tekanan sikit. Dia mesti bergerak. Kalau tak bergerak, bukan huruf lidah lah tu. Okey. Kalau tak bergerak, bukan huruf lidah. Dia mesti ada pergerakan walaupun sikit. Kalau di kawasan pangkal lidah, apabila kita menyebut huruf kawasan pangkal lidah, ada pergerakan di kawasan tengah lidah. Tengah lidah, dia akan naik menghampiri kawasan langit. Kalau jim, bukan setakat naik lagi, sentuh terus dan tekan pada tengah langit. Okey. Tengah lidah sentuh langit tengah, huruf jin. Shin dan ya menghampiri tengah langit. Okey, kemudian huruf hujung lidah, ra, nun dan lam sentuh langit depan ataupun kawasan atas gusi. Ta, da, ta, hujung lidah sentuh belakang gigi kapak, gigi atas. Okey, turun lagi. Tha, za, za, hujung atas hujung lidah sentuh gigi kita yang tajam tu. Kemudian lidah kita turun sentuh belakang gigi bawah, zai, sin dan sod. Do, kawasan tepi lidah kena tepi geraham, hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Kemudian huruf ba, ma keluar daripada bibir yang bersentuhan, wa keluar daripada bibir yang tak bersentuhan, fa keluar daripada bibir yang bersentuh gigi atas dengan bibir bawah. Okey, jelas So kita ada huruf yang keluar daripada leher, lidah dan juga bibir. Leher ada 3 bahagian, lidah pun ada 3 bahagian, pangkal, tengah, hujung, bibir 1 bahagian je lah. Tak nampak bibir tu huruf bibir. Okey. Okey, setakat ni ada persoalan? Okey. Jelas Okey, kalau jelas alhamdulillah. So saya rasa setakat ni je pertemuan kita petang ni.
So kita habis perbincangan kita pasal makhraj huruf. Okey, esok hari Sabtu Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, saya pernah announce 2 minggu yang lepas kan. Sabtu 4 minggu berturut-turut saya ada seminar secara online bersama dengan salah seorang daripada pakar rujuk Al-Quran dekat Malaysia. Ustaz Dr. Azizul Hasan, pensyarah Fakulti Pengajian Islam dan As-Sunnah Uniza, yang merupakan salah seorang daripada ahli jawatankuasa Lujnah Tashih Al-Quran, KDN. Kalau kita beli Quran Malaysia, belakang tu ada AJK dia kan, Lujnah Tashih Al-Quran, yang check Al-Quran ni. Dia orang approve, barulah ada cop KDN, lulus. Dia salah seorang daripada AJK tu. Guru kita, yang mana saya ambil sanad bacaan daripada beliau pun salah seorang daripada ahli Lujnah juga, yang sekarang ni dah dilantik sebagai timbalan pengurusi Lujnah. Okey. So alhamdulillah jelas sangat. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Selalu imbas apa tu? Alhamdulillah jelas Cik Al-Aziz Ishak, selalu imbas apa tu? Imabas. Okey. So seperti mana yang saya dah maklumkan 2 minggu lepas, saya ada 4 minggu berturut-turut hari Sabtu sesi seminar bersama dengan Ustaz Dr. Azizul. So esok merupakan seminar saya yang esok Sabtu seminar saya yang ketiga, 4 Julai. Minggu depan last 11 Julai. Okey. So sepatutnya Sabtu dan Ahad kan kita ada 2 sesi live kan. Sabtu dan Ahad kita ada sesi live 9 pagi, 9 malam. Sabtu dan Ahad sama. So untuk pagi esok 9 pagi kita off lah, sebab saya ada seminar Fiqh Al-Quran bersama dengan Ustaz Dr. Azizul Hasan. Pada pagi esok 9 pagi sampai pukul 12. So pagi esok sesi live kita dibatalkan lah. Okey. Begitu juga dengan Sabtu minggu hadapan pun sama. Sabtu minggu hadapan sesi live kita yang sesi pagi 9 pagi itu pun kita batalkan, sebab saya ada seminar Fiqh Al-Quran yang sesi yang terakhir minggu depan. So untuk esok kita akan bertemu pukul 9 malam insya-Allah. Boleh takut ada yang terlupa, takut ada yang esok 9 pagi dah tunggu di FB live kita kan. Esok pagi tak ada sebab saya ada sesi ataupun siri ketiga seminar Fiqh Al-Quran. Okey. So insya-Allah untuk esok Sabtu, betul esok Sabtu kan? Takut salah lagi. Esok Sabtu 4 hari bulan kita akan bertemu dalam sesi live pada jam 9 malam insya-Allah. Okey. Kita akan sambung lagi perbincangan kita insya-Allah. Kita dah habis bab makhraj huruf. Insya-Allah esok kita akan tengok, saya akan sambung perbincangan kita dalam buku tilawah ni. Okey, yang saya dah tunjuk semalam itu kita akan sambung balik perbincangan kita, bacaan kita yang ini. Okey, insya-Allah. Kita akan bertemu esok jam 9 malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Asnah, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Asnah. Okey. So alhamdulillah. Setakat itu saja, sekadar itu saja petang ni. Terima kasih mak ada. Okay, alhamdulillah, terima kasih Puan Nadia. Sebelum berpisah, saya mohon jutaan kemaafan. Kalau ada salah silap, kekurangan, saya minta maaf. Ada salah silap, kesalahan sebutan, kesalahan tenangan, saya pun mohon maaf. Kalau ada para asatizah, tok guru, para alim ulama yang bersama-sama kita petang ni, mohon sudi-sudikan berikan teguran terus pada saya insya-Allah. Sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita bersama-sama insya-Allah. Saya juga ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada semua sudi bersama dengan saya petang ni insya-Allah. Kita akan jumpa malam esok Sabtu. Kita akan bertemu lepas solat Isyak jam 9 malam. Okey, insya-Allah. Saya rasa Isyak kita pun sekarang dah lewat sikit kan. So kita akan bertemu lepas solat Isyak lah. Lebih kurang 9-5 minit macam tu, 9-5 minit atau 9-10 minit bergantung lah. Bergantung kepada masuknya waktu solat Isyak. Okey, insya-Allah. Antara 9-5 minit ke 9-10 minit lah. Sebab saya rasa sekarang ni saya lupa dah 8.45 kan kalau di Bandar Baru Bangi, tak silap saya. Okey. So kita akan bertemu malam esok sekitar 9-5 minit malam insya-Allah. Thank you teacher, terima kasih Puan Ella. Okay, terima kasih Puan Siti Zainun Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, insya-Allah kita akan bertemu malam esok jam 9.05 minit lebih kurang 9.05 minit malam esok. Okey. So sekadar itu kita jumpa malam esok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa malam esok. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Jamboy. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan katsira.